Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Nak terlupa pula. Hari ini saya nak kongsikan dengan sahabat semua cara-cara penjagaan supaya keladi gajah, keladi kuping gajah. Itu nama yang biasa orang panggil. Okey, kalau ada nama-nama yang lain boleh je. Sebab dia ada nama macam-macam nama kan, orang panggil tak sama. Okey, saya biasa panggil keladi kuping gajah sebab orang dah tahu dengan nama yang macam tu. Okey sahabat semua, saya nak bagi tahu dengan sahabat semua kat luar sana, keladi kuping gajah ni macam mana kita nak tahan lama dia hidup, ataupun tempoh kira macam dia tahan lama lah, jangan sampai mati. Ada setengah sahabat semua kat luar tanya susah nak jaga. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan sahabat semua cara-cara untuk kita jaga. Jaga media tanah, baja dia dekat contoh area mana yang kita perlu letak dia. Okey, tonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Nak tahu penjagaan pokok kuping gajah? Saksikan video saya sampai habis. Okey, pokok keladi kuping gajah ni kita tak boleh, macam contoh dia suka juga dengan panas, tapi panas cahaya matahari pagi lah. Kebanyakannya pokok memang tak suka dengan cuaca yang terlampau panas. Bila terlampau, kuping gajah ni dia boleh je letak kat tempat panas, tapi dia tahan, tapi nanti dia daun akan menguning. Dia tak akan hijau cantik macam ni. Nampak hijau cantik macam ni, nampak. Okey, kalau nak hijau cantik macam ni, biar dia kena cahaya matahari pagi satu. Lepas tu kalau macam petang tu jangan terlampaukan kena cahaya matahari. Kena redup-redup je. Okey, media tanah macam biasalah, saya pakai media tanah saya media poros. Macam contoh kuping gajah ni, dia memang tak suka dengan media yang terlampau banyak tanah. Dulu pernah saya jaga keladi kuping gajah ni. Okey, dulu saya memang tak pandai mana dalam penjagaan pokok lah. Dululah masa mula-mula. Sebab masa orang pengalaman dulu boleh membawa kita ke pengalaman yang sekarang. Okey, kita ramai senang cakap, bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian. Contoh kalau kita membuat sesuatu ataupun kita menjaga pokok-pokok kita tak menjadi masalah, itu bagi belajar untuk kita. Untuk kita terus semangat, jangan give up. Okey, jangan cepat putus asa macam aduh susahlah bela pokok ni. Sebenarnya kalau kita tahu step by step dia, tak susah pun bela tanaman ni, memang tak susah. Sebab dulu pun saya pernah give up, dulu pun pernah saya kecewa, dulu pun pernah saya tak nak lah jaga pokok ni, susah, nak pokok yang senang-senang macam tu. Tapi sekarang saya cuba macam mana, alhamdulillah boleh dapat. Dulu pun saya jaga kuping gajah ni pun tak pandai, mati juga. First saya beli mati, kedua, ketiga baru hidup. Okey, anakan dia pun saya dah banyak, ada yang saya jual. Sebab saya akan simpan induk sahaja. Kalau ada anak saya akan jual. Saya contoh dekat tempat saya akan ada koleksi saya satu je. Saya tak akan ada macam-macam banyak. Macam tu. Apa yang saya tak ada baru saya akan cari juga. Koleksi, simpan sikit-sikit. Dulu pun boleh, kalau tengok video saya dulu tak banyak pun macam sekarang. Dulu pun kalau tengok YouTube saya tak besar-besar pokok saya sampai sekarang ni. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya dapat menanam. Tu saya share dengan sahabat semua cara-cara dan penjagaan
cara-cara penjagaan yang betul untuk setiap-setiap tanaman. Tapi kalau untuk semua tanaman, media tanah poros lagi bagus untuk semua tanaman. Tak kisahlah tanaman apa, sebab saya dah guna media tanah poros untuk semua tanaman saya. Semua sama, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Apa yang saya jual itu yang sama sebenarnya, tinggal tambah tanah hitam sahaja. Okey, untuk pokok kuping gajah ni sama juga, kita kena rajin seminggu sekali baja. Lepas tu kuping gajah ni kalau kita nak dia sentiasa sihat, sentiasa ni, kita kena rajin lap seminggu sekali juga. Pokok-pokok saya memang seminggu sekali saya akan lap. Okey, kadang-kadang saya akan selang-seli sebab banyak kan, nak lap semua kan, dia leceh sebab banyak. Okey, lepas tu kalau macam contoh ada macam ni, putik-putik macam ni, nampak dia ada bunga-bunga macam ni. Kalau saya buang je sebab saya tak pandai nak kahwin-kahwinkan dia. Ada setengah orang pandai nak kahwin-kahwinkan dia, boleh simpan. Tapi kalau saya buang sebab saya tak pandai. Bukan bidang saya nak kahwin-kahwinkan pokok ni sebab tak pandai. Pernah juga belajar ya, tapi tak menjadi. Saya kalau tak menjadi memang saya tak akan buatlah, sebab untuk buat dari biji ni kita nak kahwinkan dia banyak step by step dia. Dia ada macam-macam step yang kita kena buat. Okey sahabat semua, saya selalu akan beli anakan sahaja macam tu. Okey, kalau sahabat-sahabat semua pandai, sahabat boleh simpanlah. Kalau sahabat tak pandai macam saya, kalau saya akan buang. Sebab bila ada bunga dia melambatkan proses penumbuhan daun. Kalau saya akan buang. Mana pokok-pokok keladi ke, pokok apa pun lah, kalau ada bunga macam ni saya akan buang. Sebab saya tak nak untuk pembesaran daun ni terbantut. Okey, pembesaran daun ni lambat sangat. Kalau ada bunga tu, dia punya akar ataupun khasiat tu dia akan pergi terus kepada bunga. Dia tak akan pergi ke daun. Dia stop pada daun, dia akan tumpu kepada bunga sahaja. Itu kalau ada bunga, sahabat macam saya tak pandai, sahabat potong aja bunga tu biar dia pencepat untuk proses pembesaran daun atau penumbuhan daun. Okey. Untuk rahsia pokok kuping gajah ni lama untuk hidup besar, macam contoh macam saya punya ni, nampak dia dah besar sangat, rimbun besar sangat dari saya. Dia punya ni pun dah tengok lebih besar dari muka saya. Tengok, boleh bandingkan, memang besar sangat. Okey, rahsianya jom tonton video saya sampai habis. Saya nak tunjukkan dengan sahabat semua. Okey, ni rahsia saya. Okey, untuk kuping gajah ni kita jangan tanam ataupun kita contoh yang ada akar ni, nampak. Okey, kalau ada dia panjang macam ni, sahabat semua jangan tutup sampai atas akar dia. Dari dia kecil sampai besar, kalau ada dia punya akar macam ni, sahabat semua jangan tanam sampai habis. Jangan tanam sampai sini. Mesti kena ada ruang besar macam ni lah. Mesti kena ada ruang. Sebab kalau semua tergelar, dia akan membusuk. Ni cepat busuk. Kalau kita tenggelamkan semua, memang ada setengah pokok, kalau ada akar angin ni, kita kena tutup pakai tanah, dia lagi cepat membesar kan. Tapi kalau untuk kuping gajah, tak boleh kita tanam sampai dia tertutup. Tak boleh. Kita kena ada limit dia untuk dari tanah. Sebab apa? Bila kita tanam tenggelam ni semua, nanti dia akan membusuk. Okey, dia akan membusuk sebab semua dia tenggelam. Jadi membusuklah. Okey, kalau kita nak memperbanyakkan, senang aja. Dia ada akar angin kan? Sahabat-sahabat semua potong aja. Potong di bawah akar angin. Okey,
potong bawah akar angin ni, dah boleh tanam. Okey, kalau macam saya, pokok yang ini memang kesayangan saya, memang saya tak pernah potong untuk memperbanyakkan. Sebab ada hari tu ada satu pokok memang saya dah memperbanyakkan. Yang ini memang tak pernah. Saya kalau ada macam contoh, ada satu memang saya buat induk, ada yang satu untuk saya simpan untuk diri saya sendiri. Saya tak akan potong. Kalau macam contoh, dia dah terlampau besar, dah terlampau ni, baru saya potong. Yang ini boleh dapat banyak kalau kita potong, sebab akar anginnya dah banyak. Kita boleh dapat 3-4 dekat sini. Kita ambil satu daun, kita boleh potong. Potong ikut satu daun lah, lagi senang. Nanti dia tambah cepat je tumbuh. Yang penting pokok kuping gajah kita nak sihat, yang ini jangan tenggelam. Itulah petua dari saya. Sebab ramai yang WhatsApp saya, kebanyakannya pokok diorang mati sebab dia tanam ni tenggelam, habis semua dia tanam. Tak boleh, kita kena ada tinggalkan sedikit untuk bagi akar dia ni. Nanti akar dia akan turun ke bawah, akan cari tanah lah. Nampak, dia akan cari tanah. Okey. Okey, itu perkongsian saya untuk kali ni. Okey, untuk kuping gajah, cara-cara kita nak menjaga dan rahsia untuk pokok tu kekal lama hidup. Pokok ni dah setahun lebih macam tu lah. Setahun lebih. Saya beli dia dari kecil. Dari kecil sampailah besar. Kebanyakannya tanaman saya memang saya suka bela dari kecil sampai besar. Sebab bila kita bela dari kecil, kita dah tahu cara-cara. Sebab pernah dulu saya beli pokok yang memang besar, bawa balik dia tak tahan lama dengan saya. Sebab kita tak tahu dari kecil sampai besar dia duduk tempat redup ke, tempat panas ke. Kita jaga, kita letak tempat yang sesuai, tapi dia terbantut. Pengalaman saya dulu suka beli pokok besar. Sekarang saya dah tak beli pokok besar. Kebanyakannya pokok besar yang beli, tapi tak banyak lah. Dalam 2-3 macam tu lah saya beli. Tapi saya beli, tak ada yang hidup pun yang besar tu. Yang sampai sekarang dengan saya, yang saya beli dari kecil sampai besar. Okey, itu tips dari saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.